live now. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio okey? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Welcome, selamat datang bersama sesi live bersama saya Coach Ritz, curator buku bunyi. Buku bunyi, buku yang mengumpulkan perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris yang berbeza bunyinya apabila muncul dalam perkataan lain yang lebih panjang. Biasanya dalam bahasa Inggeris ini bunyi dia mempunyai sistem standard bunyi dari segi kebanyakan perkataannya bunyinya hampir sama. Tapi ada pengecualian tertentu, there are few exceptions dalam perkataan yang membuatkannya berbeza sedikit bunyi daripada perkataan asal. Ya. Good morning Mr. Azman, the Prince. Yes, so welcome. Hari ini saya akan kongsikan daripada 200 perkataan dalam buku ini, saya kumpulkan 5 perkataan saja, 5 perkataan yang paling banyak bunyi. Ya, melebihi 4 dan 5. Perkataan ini ejaannya sama, tapi bunyinya berbeza. Okey, berkata saya masuk terus ya ke dalam perkataan yang pertama, supaya anda boleh terus belajar perkataannya. Perkataan pertamanya adalah an. Dia perkataannya adalah n, of course ya. N ini kalau dalam istilah grammar bahasa Inggeris dipanggil article. Perkataan yang diletakkan di hadapan untuk noun, a bird, an apple. Okey. Kebiasaannya kita dengar bunyinya adalah n, ya. N macam huruf n, the letter n itself. So, cara dieja di sini, kalau anda boleh lihat di sini, cara dieja an itu mengikut sistem buku bunyi. EH bunyi and then ada n, jadi n, sebut laju-laju, n. Kalau dipisahkan bunyinya disambung jadi n. Okey. Bunyi n berubah apabila an berada dalam perkataan swan. Ya, saya tak sebut swan macam n, saya sebut swan. Swan adalah sejenis burung ya. Swan. Macam burung kalau pergi ke zoo tu burung angsa yang besar tu ya, yang cantik, yang putih, yang very gentle, very nice. Okey. Jadi bunyinya adalah swan ya. Apabila anda menonton bersama saya sekarang, sila bunyikan bersama saya n swan. Okey, bunyi pertamanya adalah n, bunyi keduanya adalah swan. Jadi bunyi a berubah, a yang berubah ya. Jadi swan. Swan. Jadi ejaannya simple, straightforward. Kita letak huruf a. A bunyi a. Dalam bahasa Malaysia kita, bahasa Melayu, kita bunyikan ayam, apa, anak, So, jadi senang swan. Swan, swan. Okey. Yang kedua, bunyi yang ketiga, adalah ancient. Ancient. Jika anda lihat di sini, ANCIENT, bunyinya bukan lagi ancient, bukan ancient, tapi ancient. Ya, AN dibunyikan ain. Ain. Cuba sebut betul-betul sama-sama dengan saya, ancient. Ancient. Ada beberapa perkataan lagi yang bunyi sebegitu. Okey. Jadi kalau anda lihat di sebelah kiri saya ini, ada lagi contoh-contoh lain ya. Contoh yang pertama, saya letakkan any. Any. Jadi bunyinya adalah apa? Sama macam n tadi. Any, angle, angry, anchor, animal. Semuanya bunyi A itu bunyi seperti n, Jadi contoh yang seterusnya adalah swanky. Swanky. Ya. Swanky. Dia bunyi agak sedikit juga di situ ya. Kemudian ada lagi satu an yang berubahnya bunyinya menjadi a new.
Ya. A itu bunyi tapi tak disebut N, disebut a new, dipisahkan itu a new. Okey. Kemudian perkataan apa dia? Cuba sebut. A-N-N-O-Y, annoy. Annoy. Jadi bunyinya adalah annoy. Sama ya. N, swan, ancient, tadi ada a new, dan satu lagi kawannya adalah analogy. 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 Dipisahkan bunyi itu. Jadi ada 4 bunyi di sini yang kita boleh praktiskan. Bila kita lihat an, bunyi-bunyinya yang boleh kita praktiskan adalah N, swan, ancient, analogy. Cara mudah nak mencari ataupun mendapatkan cara sebutan yang betul, pergi ke online dictionary, ada banyak di online. Anda boleh klik dalam pronunciation column tu, anda boleh dengarkan bunyinya. Tapi kalau untuk buku bunyi ini, kami sudah mengumpulkannya dalam satu buku khas, buku bunyi ini, dan audio juga dibekalkan. Untuk muka surat yang ini, kesemuanya ini kami sudah buat dalam versi audio dan kami sudah upload di Telegram, dan anda boleh dengar berulang kali supaya anda boleh jelas bunyinya. N, swan, ancient. Okey. Tahniah, selesai yang pertama. Mari kita masuk perkataan yang kedua. Perkataan ANT. Perkataannya adalah ANT. Okey. Kalau anda teringin nak tahu maksudnya apa, kalau tadi tu N maksudnya artikel tadi tu, swan burung, ancient maksud tu benda yang purba kala, yang lama-lama dahulu. Ancient Egyptian kingdom ya, yang ada piramid di Mesir itu. Yang kedua adalah ant. Kita fokus kepada bunyi pada huruf A pada ANT, tapi jangan diabaikan kewajipan membunyikan enunciation kepada T itu. Jadi ant. Jangan dimatikan ant, tapi dibunyikan ant di belakang tu ya, kalau anda boleh dengar dengan jelas. Kalau anda nak dengar lebih jelas sebutan, pasang earphone supaya boleh dengar dengan jelas ya. Bunyi bahasa ini dia lebih dihargai, lebih seronok kita menggunakan bahasa jika kita membunyikannya dengan jelas. Itu dipanggil enunciation. Jadi perkataannya adalah ant yang bermaksud apa? Semut. Jadi semut pun kita bunyikan macam ant, iaitu ant di belakang ya. Cuba bunyikan. Hembuskan sikit angin. Bukan hembus macam tu ya. Ant. Dikeluarkan angin untuk membunyikan T, makhrajnya. Jadi, yang kedua, WANT sebenarnya ada 2 bunyi. Ikut dialek orang yang menyebutnya. Kita ikut dialek siapa? Penutur asal bahasa Inggeris lah. Kalau yang paling besarnya di UK dan juga di US. So, jadi bunyi kalau kita biasa dengar di UK, British English, mereka menyebut want. I want to go. I want you to help me. I want. Bunyi macam ada O sikit, muncung sikit. O yang bunyi I want. Kalau di Amerika, mungkin setengah tempat yang lain juga, bunyi want. E yang straightforward. Want. I want, boleh. I want pun boleh. Jadi dah ada 2 bunyi pada WANT. Campur bunyi yang ANT pertama, ant, aunt. Kemudian ada satu lagi bunyi pada perkataan brilliant. Nak bunyi macam mana tu? Brilliant atau brilliant atau brilliant. Yang mana satu? Bukan, dia ada bunyi lain, iaitu brilliant. Ya, ada 4 bunyi dalam perkataan ANT di sini. Cuba ikut saya bersama-sama. Ant, want, brilliant. Kita sebut sama-sama. Ant, want, brilliant. Brilliant. Well done. Lepas ni, kalau dah biasa sebut awesome, boleh gantikan, that's brilliant, wonderful. Okay, cuba kita baca contoh ayat ya. The brilliant ant was a persistent truant. Di sini ada 3 ANT. Cuba, ada beza tak bunyinya? Brilliant, ant, truant. Ant. Ada 2 ant di situ, iaitu pada brilliant dengan truant. Truant ni macam ponting lah ya. Playing truant. Budak pelajar sekolah yang tak pergi sekolah, pergi ke tempat lain, they call it playing truant. Okay. So the brilliant ant
was a persistent truant. Contoh yang kedua, I want to. Okey, bunyi ANT seperti WANT, dia ada dua bunyi mengikut tempatnya, iaitu UK dengan US, British and American. Okey, kalau British biasanya bunyi ANT dibunyi O, dibunyi tebal dalam sikit. So kalau dalam perkataan PALNT sebenarnya bunyinya sedikit berbeza daripada want dengan want tadi, iaitu plant dengan plant. Dia dah berubah situ pula. Tadi di UK dia bunyi want dengan want. Sekarang ni UK berbunyi plant, American pula berbunyi plant. Dia berubah kan. Menarik kan bunyi bahasa ni. Jadi perubahan itu yang kita perlu dengar banyak supaya kita boleh tangkap dan tahu bezanya. Dan tak salah nak bunyikan mana satu. Tidak perlu wajib mengikut mazhab sekian-sekian. Itu terpulang kepada kita. As long as remember, you must always remember, we must always remember, tujuan menggunakan bahasa is to communicate. Yeah? As long as people understand and we can deliver the message clearly, then it's done, settle. Yeah? So bunyi sedikit berbeza tak apa, dan nak bermain dengan bunyi pun tidak jadi masalah. Jadi ayatnya, I want, kalau kita buat style British ya, I want to plant this plant over here. Jadi plant tu ada dua maksud. Satu pokok, satu menanam. Boleh dua. Satu noun, satu verb. I want to plant this plant. Boleh juga nak campur-campur British American. Seterusnya sambung lagi. Perkataan yang ketiga. Kalau boleh nanti ada latihan-latihan ni yang boleh dimainkan. Kalau anda tengok contoh di bawah sekali itu. Di bawah sekali iaitu perkataan croissant dengan restaurant. Ya? Astaghfirullahalazim. Minta maaf. Saya terlupa nak klik gambar ini tadi. Ya Allah. Okey. Minta maaf. Okey, dah nampak sekarang ya. Apa itu ant? Apa itu WANT? Dan apa itu brilliant? Okey, ini gambarnya. Dah lihat di bawah sekali itu, iaitu perkataan croissant dengan restaurant. Croissant. R tak bunyi pun boleh. Croissant, restaurant. Tu bunyi oh. Yang atas tu berbunyi contoh, saya bagi dua contoh ya, iaitu can't, US dia bunyi can't, chant, grant, pants, meant, slant, scant, eggplant. Kan? Kalau UK berbunyi can't, chant, grant, plant. Okey, yang mana satu yang anda suka? Terpulang. Anda suka Queen Elizabeth? Anda suka Donald Trump? Tak kisah. Jadi, for your information, untuk maklumat anda, even kalau pergi ke UK pun, dalam UK sendiri pun, pelbagai bunyinya. Ya? Dalam US apatah lagi, lebih besar negara itu, lebih banyak bunyi. Di sebelah East Coast-nya, West Coast-nya, Texan dia punya Southern Brawl, dia lebih banyak bunyi. Jadi, tak perlu risau bunyi mana betul, bunyi salah. Semuanya betul. Yang penting message, seperti saya cerita awal tadi ya. So, ANT. Okey, ini perkataan kedua. Ada 3 lagi ya, saya kongsikan. Antara perkataan daripada 200 perkataan dalam buku bunyi ini, yang ada banyak bunyi. Banyak perkataan lain cuma ada 1, 2 atau 3 bunyi. Tapi ini ada 3 dan lebih. Kita cuba tengok yang nombor 3. Sedia? Iaitu perkataannya adalah AT. AT. Okey, AT. At. Kan? Where do you live? Ini salah satu benda yang saya nak cuba kongsikan juga, iaitu at. I live at Penang. I live at Johor. I live at Kampung Desa Damai. At di situ penggunaannya tidak tepat, kerana apabila kita nak menyebut tempat tinggal dari mana kita datang di sebuah kawasan yang luas, yang besar, kampung, bandar, negeri atau negara, kita tidak boleh guna at, kita guna in. I live in Perak. I live in Kuala Lumpur. I live in Kampung Desa Damai. Kita hanya guna at apabila kita nak sebut alamat yang spesifik. Yes, I live at number 21 Jalan 2 Taman Indah. Macam itu. Ya. So, sambil-sambil kita belajar pronunciation, sambil saya selitkan sedikit dengan grammar. Jadi, cuba ingat ya, at hanya digunakan bila nak cerita alamat yang spesifik. Nombor rumah tu terus. Okay? Kecuali sekolah. At school. Boleh juga. Where is your son? He's at school now. Okay. Contoh. AT. Jadi bunyinya,
Kalau anda belajar buku bunyi, anda bila dengar bunyi, anda kena tangkap bunyi tu. You must catch the sound. Catch the sound. Sebab apa? Sebab kalau catch the sound itu jadi lebih berkesan dengan menuliskan bunyi. Menuliskan bunyi. Cara nak tulis bunyi seperti yang kami cadangkan dalam kurungan berwarna hitam sebelah AT merah itu, iaitu at. Tuliskan EH untuk untuk T untuk T. Jadi gabungkan keduanya, dia jadi at. Begitu. Kemudian kita ada A, T, E. Bunyinya apa? Tak jadi at, dia jadi eight. Eight. Dan yang menariknya, ATE ini bunyinya sama macam bunyi nombor 8. EIGHT, 8. Di belakangnya, enunciate ya. 8. 8. Okay. Ada satu jenaka. Kalau di bawah ni ada, tidak ada di sini. Mungkin saya pernah kongsikan di ruang yang lain sebelum ini, yang biasa orang guna, iaitu why is number 6 afraid of 7? Why is number 6 afraid of number 7? Jawapannya adalah because 7, 8, 9. Kan di situ ada permainan bahasa, permainan bunyi. Kalau kita mendengar 7, 8, 9, oh why did, sebab di permulaan tu kita tanya, why is number 6 afraid? Kenapa dia takut? Because 7, 8, 9. Jadi kita fikirkan 7 yang makan number 9. Tapi sebenarnya 7, 8, 9 tu suka sambungan nombor kan? 7, 8, 9, 10. Sekian. Okey. Jadi permainan bunyinya at, 8. Kemudian bunyi AT berubah lagi menjadi at. At, 8, at. Attention. At, 8, at. Attention. Jadi ejanya attention. Kan? Cuba anda tengok di sebelah kanan sekali. Kiri sekali tu anda boleh lihat praktisnya. Contoh yang bunyi at. Seperti bat, cat, fat, hat, mat, pet, rat, set, brat, chat, flat, fret, spat, that. Itu bunyi Okey. Kemudian ada bunyi lagi satu. Swat, what, bunyi kemudian bila ada O di depan, dia jadi oat. Oat. Lagi satu bunyi. Okey. Yang biasanya yang seperti attention, kawan-kawannya adalah attire, attain, attest, attack, attribute, attempt, attaché, attorney. Lihat macam mana perkataan AT boleh memberi bunyi yang berbeza. Dan apabila kita boleh cuba mengenal bunyi-bunyi ini, kita akan lebih yakin untuk bertutur bahasa Inggeris. Ya. Kita mahu yakin, kita mahu berani. Sebab apabila kita kenal bunyi, kita akan berani nak menuturkan bunyi. Kalau dah tahu dan tutur main-main bunyi salah, tak mengapa. Cuma kita risau, kita bimbang, ramai kawan-kawan kita yang tak tahu nak sebut. Tapi bila disebut salah, ditertawakan oleh orang lain. Saya nasihatkan, tolong, bila orang sebut cara yang salah, tidak kita gunakan istilah salah. Oh, ini bunyinya berbeza. Ya, kalau kita dah tahu caranya, lebih baik kita gunakan cara yang kita rasa orang boleh faham. Okey. So, dapatkan buku bunyi, anda boleh belajar cara menyebut perkataan. Kami sediakan audionya sekali dan kami sediakan juga kelas online di Facebook group nanti dan juga secara WhatsApp kita boleh buat kelas online dan kami dah jalankan beberapa sesi kelas sebelum ini dan anda boleh praktis. Coachingnya berlangsung ya. Hanya dengan harga RM120 sahaja. Buat semasa ini. Nanti lama-kelamaan harganya akan naik ya. Siapa yang awal dia sangat beruntung. Kita masuk ke perkataan yang ketiga, iaitu perkataan yang ada 4 bunyi dan lebih ya. Ini perkataan yang kalau AT, AN perkataan yang ke-6, ANT perkataan ke-10 dalam buku bunyi, AT perkataan yang ke-16. Sekarang kita masuk perkataan BET, dia sudah masuk jadi perkataan yang ke-32. Okey. BET bunyinya bat. Kalau dalam bahasa Melayu bunyi kalau kita baca betapa, ya, betul, bet. Tapi bahasa Inggeris bunyi itu adalah at. Satu. Using wifi. Is the live still on? Okay, kembali balik. Okay, reconnection successful. Thank you kerana menunggu. Terima kasih Puan Aminah.
ada yang bersama kami, anda mahu belajar bunyi-bunyi sebutan dalam bahasa Inggeris berikut. Kita sampai ke perkataan yang keempat untuk hari ini, iaitu BET. Kita sudah bersiaran lebih kurang berapa minit, Coach? Lebih kurang 10 minit, 15 minit, dan kita sudah masuk perkataan yang keempat. Jika anda baru bersama kami, saya mulakan balik dengan saya tunjukkan gambar yang pertama, iaitu perkataan AN, N, ya, N yang pertama. Okey. Yang kedua, perkataan ant. Ant. AN tadi ada berapa bunyi? Ada 3 bunyi, ya, iaitu N, swan dengan ain. Jadi ada bunyinya a, ant. Ada berapa bunyi? Ant, want, brilliant. Jadi ada 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 begitu. Dan ini dia ada berapa bunyi? At, eight, attention. Lepas tu boleh jadi oat kalau nak. Bunyi oat pun boleh. Swat, that, attire. Kemudian kita baru selesai perkataan keempat tadi, iaitu bat. Ada berapa bunyi? Bat, satu, bit, dua, between, ketiga, birds, alphabet. Jika anda lihat contoh di sebelah kanan ini, di atas anda boleh lihat yang pertama bunyi bat, get, jet, let. Kemudian kita ada beret. Ini bukan untuk yang B, ya, bukan untuk yang BET, tapi dia ET saja di belakang, ya. Beret, ET ni bunyi A. Yang civet, ada diet, ada poet. Bunyi-bunyi bahasa Inggeris ini, kalau anda nak menghafal formula, nak ingat bunyi, saya tak pernah jumpa lagi. Kalau ada, sila kongsikan dengan saya. Yang saya pasti, biasanya, cara saya belajar, cara ramai guru-guru saya belajar, yang saya tahu, bunyi ini ditangkap dengan banyak mendengar bahasa Inggeris itu dituturkan. Dan lagi banyak kita dengar, orang yang bercakap bahasa itu, orang penutur asal, lagi banyak bunyi kita dapat. Kalau perbezaan bunyi-bunyi itu daripada UK, daripada US, daripada Australia dan berbagai lagi, kita akan lebih terdedah dengan banyak bunyi dan kita akan relax nak tahu ini bunyi betul atau salah. Ya, tidak ada betul, tidak ada salah, semuanya berbeza. Dan as long as kita boleh sampaikan message kita. Okey, seterusnya CAP. Apa itu CAP? Cap. Topi, cap. Saya tak ada cap di sini sekarang. Cap adalah topi. Boleh juga cap untuk penutup botol. Penutup botol, cap. Boleh juga cap itu ini. Ya. Antara perkataan yang kita kena belajar dalam bahasa Inggeris adalah penutup pen. Nak suruh orang tutup pen, jangan kata close the pen. We say cap the pen. Cap the pen. Ya, cap ada banyak maksud. So, bunyi yang biasa kita dengar adalah cap. Bunyi yang kedua, dia berubah, ya. Dia jadi capable. Cap di situ jadi cape. Kalau CAPE saja bunyi cape. Kalau cape ni macam kalau anda pernah lihat Superman ataupun Batman, dia ada memakai macam kain di belakang untuk bagi nampak menggerbang gitu, terbang kan. Itu dipanggil cape. Nama tempat pun ada Cape di South Africa, Cape Town. Cape, ya. And then di sini cap dia bunyi cape begitu, tapi capable. Capable. Cuba sebut capable. Capable. Okay. Lagi satu, cap. Capable tadi bermaksud he is capable of doing that on his own. Dia mampu, dia berkebolehan. Yang ketiga, CAPACITY, bunyinya apa? Cuba lihat cara saya buat sebutan di situ. Capacity. Capacity. Jadi bunyi dia jadi ke sekarang. Tadi cap bunyi kemudian jadi A, capable, kemudian jadi ke pula, capacity. Cap, capable, capacity. Cuba ulang. Okey, ulang yang kedua. Yang ketiga. Yes. Cap, capable, capacity. Contoh ayat, I believe he is
capable of performing. Ini adalah satu bunyi yang keempat. Tapi ini bunyi jarang lah. Sebab ini kerana dia dipinjam dari bahasa Portugis maybe, atau bahasa Brazil. Kerana ini nama sejenis martial arts di Brazil. Namanya capoeira. Boleh juga sebut capoeira, tak ada masalah. Tapi ada kebiasaannya, mungkin orang sebut capoeira in front of the crowd. Contoh nombor 2. He's the one with the red cap. Which one is he? Which one is your brother? Oh, he's the one with the red cap. He's that. The one with the red cap. Ya, bila nak sebut red, kita tak sebut color. Yang berwarna merah normal dalam bahasa Malaysia. Warna apa? Yang berwarna merah. Kita ulang. Tapi dalam English dikira sebagai redundant. Pengulangan yang tak sepatutnya. Tak sebut red color, blue color. What is the color of your car? My car is red color. No, we just said red. Red car. Red is a car. Red is a color. So red car, kereta merah. So he's the one with the red cap. Sorry, we have reached our full production capacity. Yes. Berani speaking akan jadi seronok apabila kita ada kawan-kawan yang sama-sama belajar dan sama-sama cuba bunyikan dan sama-sama buat bunyi yang pelbagai. Saya tak kata buat salah ya. Yang bermain dengan bunyi. Jadi bila pelbagai bunyi, yang saya sebut tadi, UK, US, Australia, dan dalam UK pun ada banyak bunyi, dalam US pun banyak bunyi. Di Malaysia, kita orang Malaysia pun kita ada banyak bunyi kan? Dalam bahasa Malaysia, air jadi ayak, jadi ayo, jadi air, macam-macam bunyi. So kita tak kisah, sebab itu bunyi. Jadi dalam bahasa Inggeris, bila ada orang cuba sebut dan bunyinya lain, why not? Why not? Tak ada masalah kan? Kita cuba. Yes. Jadi, kita mula dengan yang pertama. N, bunyinya ada berapa? Beberapa kan? Dia boleh bunyi swan, dia boleh bunyi ancient. Yang kedua, kita bunyikan dengan ant, yang ada T di belakang. Jadi, want, brilliant. Ulang lagi. Bahasa diulang-ulang ya. At, eight, attention, bet, between, alphabet. Kalau lihat sebelah kanan, et ada beberapa bunyi. A boleh, boleh, at boleh. Kemudian ada cap, capable, capacity. Jadi hari ini saya kongsikan dengan anda antara 5 perkataan dahulu untuk bahagian ini. Nanti kita akan sambung lagi kerana ada 200 perkataan. Saya pilih perkataan yang agak banyak bunyinya. Ada 3 atau 4 atau 5 perkataan. Ada bunyi pada perkataan tersebut. Yes. Okay. Kalau ada soalan, boleh nak tulis, tanya kepada kami. Coach Shah boleh juga letak nombor my WhatsApp. Kalau ada yang nak tanya directly dan kita boleh terus belajar. Sebab kami sekarang ni dalam proses. Minggu depan insyaAllah kami akan perbanyakkan masa untuk buat coaching session ya. Kerana nak belajar bahasa ini dia kena talaqi ya. Kalau istilah bahasa Arab yang belajar Quran tu kena talaqi, kena berguru berhadapan. Boleh either one. Kalau anda mahu belajar lagi buat coaching session, boleh. Kalau yang dah ada buku ya, boleh. Memang anda boleh masuk kelas percuma. Kalau yang belum ada buku, boleh hubungi nombor WhatsApp saya, dapatkan buku. Kerana kalau nak belajar tanpa buku agak sukar sikit ya. Sebab kami percaya, kami believe dan memang berdasarkan kajian sebenarnya, belajar bahasa ini perlu ditangkap bunyi dengan banyakkan aktiviti menulis. Ada buku, kita dengar bunyi dan kita tulis bunyi itu akan lebih kekal dalam ingatan kita. Ya, cuba anda praktiskan belajar bunyi tanpa menulis. Lambat perkataan tu nak masuk, dan kalau masuk pun dia tak kekal lama. Ya, dia kena ada teknik yang kita panggil sebagai GILAA. Sebelum kita berpisah hari ini, saya kongsikan dengan anda sedikit teknik paling ringkas. Ya, macam mana nak ingat perkataan. Sebab antara kerisauan pelajar-pelajar yang nak belajar bahasa adalah mereka cepat lupa perkataan. Jadi kalau saya kongsikan dengan anda di sini adalah teknik dipanggil sebagai, jangan baca ya, kita buat dot-dot di tengahnya, kerana dipanggil sebagai GILAA. InsyaAllah nanti saya akan buat satu sesi khas untuk menerangkan dengan detail. Tapi secara ringkas, apakah itu GILAA? GILAA adalah satu formula teknik untuk ingat perkataan, bunyi dia dan juga boleh ingat maknanya. Caranya macam mana?
apabila anda belajar satu perkataan, contoh kalau anda baru belajar perkataan baru hari ini, contoh perkataan apa ya hari ini, kalau anda mungkin belajar perkataan baru, saya rasa anda dah biasa dengar perkataan-perkataan ini. Apa kata kita cuba ambil perkataan yang mungkin jarang anda dengar sebelum ini. Okey, kita boleh ambil perkataan anvil. Kalau ada di sini, kita ambil perkataan anvil. Okey, anvil. Anda pernah dengar anvil? Kalau saya beritahu anda anvil dan apa maksudnya dan apa bunyinya, contohnya anvil tu adalah besi yang digunakan oleh tukang besi untuk mengetuk bila nak buat besi. Ya, dia lapik alas tu besi tu dipanggil anvil. Betul ke Kosha, anvil? Double check. Apakah itu anvil? Yes. Kalau saya boleh kongsikan gambarnya dengan anda lebih baik. Dia dalam bahasa Melayu saya okey. Kalau terjemahannya ya mungkin di negara kita pun ada dulu di Melaka zaman-zaman pembuat besi tu dipanggil landasan pembuat besi. Ya, dia rupanya macam tak apa, anda boleh tengok gambar. Jadi gambarnya kalau saya boleh lukiskan di sini seperti berikutlah, gambarnya lebih kurang. ANVIL, gambarnya seperti berikut, dia macam tajam sikit. Okey, dia macam itu. Lebih kurang. Okey, dia macam ni rupanya. Nanti blacksmith, tukang besi akan berdiri, pedang ke pisau ke apa yang dia nak buat dalam bentuk tu diletak di atas, diketuk, bunyinya kuat, dan itulah ada dipanggil sebagai anvil. Jadi kalau katakan, bayangkan anda dah belajar perkataan baru. Apa yang saya dah buat? Langkah pertama, saya sudah buat GI. Saya sudah buat yang pertama untuk anda, iaitu GI. Gambarkan dengan image. Ini, bila ada image sebegini, teknik belajar bahasa, the moment you draw something, you make an image out of that word, kemungkinan besar perkataan itu nak kekal akan lebih tinggi. Jadi bila anda saya lukis, anda lihat. Bila anda sendiri yang lukis, anda akan lebih ingat. InsyaAllah. Ya, mesti dibuat segera. Jangan hanya dengar nak buat nanti, kena buat sekarang juga. Ini anvil. Namanya adalah anvil. Jadi, teknik pertama, belajar perkataan, lukis. Kalau benda boleh lukis, kalau bukan benda, perbuatan atau benda lain, boleh cari jalan untuk lukis. Nanti kami boleh ajarkan. L. What is L? L adalah laungkan dengan suara. Saya sebut tadi perkataan anvil, bunyinya anvil. Anda ulang ke anda sekadar angguk dan diam? Dia kena ulang. Bunyikan. Sekarang juga. Anvil. Anvil. Sebutannya N, vil. Vil, bibir bawah bertemu gigi atas. V, dan vibrate sikit. V. Anvil. Anvil. Bunyikan begitu. Berulang kali. Anvil. Kalau nak bagi lebih cantik, cari buat ayat. Yesterday I went to the blacksmith and I saw he was making a sword using the anvil. Yeah, that could be a sentence. So, anvil. So, anda sudah gambarkan dengan image, anda sudah laungkan dengan bunyi, pelbagaikan bunyi. Anvil, keteng-keteng, buat bunyi yang baru. Yang ketiga, A adalah aksikan dengan perbuatan. Ya, sambil cakap tu, bayangkan, ini adalah anvilnya, bayangkan tripod ini, ya, ketuk, anvil, perbuatan, buat, sebut, lukis, buat. Yes, dan yang paling cepat, cara cepat nak pandai adalah A yang terakhir. What is the last A? A, gambarkan dengan image, laungkan dengan suara, aksikan dengan perbuatan, dan yang terakhir adalah ajarkan. Teach someone. Yes, bila kita ajar, of course lah, ajar orang tu akan bertanya kepada kita, apa dia? Kita pun akan explain. Kita pun explain dengan GILA tadi, dan kita pun akan lebih ingat. Jadi itulah salah satu teknik untuk ingat perkataan dan ingat bunyi perkataan yang kami boleh kongsikan. Jika anda mahu terus belajar dengan kami, teruskan hubungi saya dalam ruang komen itu. Letakkan nombor WhatsApp, boleh hubungi dan kita akan terus sambung sesi belajar nanti, insyaAllah. So, thank you very much for listening. Saya cuba buat live sekerap mungkin insyaAllah mulai hari ini. So, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dapatkan buku bunyi ini, boleh terus ke beraniSpeaking.com
dan boleh purchase online. Jika anda rasa kurang yakin nak purchase online begitu, boleh WhatsApp saya terus dan boleh buat pembayaran secara manual terus ke akaun syarikat kami. So, insyaAllah kita tutup majlis sesi belajar hari ini dengan kembali balik untuk bercerita tentang apa tujuan kita belajar bahasa. Tak lain tak bukan, kami nak memperkenalkan di hujungnya, iaitu untuk kita rapat, untuk kita kenal, untuk kita membesarkan pencipta segala bahasa, pencipta nyawa kita, iaitu Tuhan. Sebab di hujung kelas bahasa Inggeris, kita bukan nak merasa kita ni pandai bahasa, bukan nak merasa kita ni hebat, bukan nak merasa bahasa tu hebat, kita merasa pencipta bahasa itu sangat hebat, ya. Macam mana Tuhan itu mencipta kita, mencipta mulut, lidah, mata, yang alat-alat yang kita guna untuk menuturkan bahasa itu, dan bila kita keluarkan bunyi bahasa itu dan orang boleh faham. Itu keindahan bahasa sebenarnya. Bayangkan masa anak-anak kecil, ya, masih lagi belum boleh berbahasa, tak pandai bahasa lagi. The moment dia boleh mula berbahasa, ya Allah, kita rasa sangat hebat. Budak ni boleh cakap dan kita boleh faham. Dan komunikasi itu berlaku dan berterusan dipelajari, dan kita sekarang ni rasa bahagia bila kita boleh bercakap dengan orang, sampaikan mesej. Jadi kita kembalikan balik kebesaran dan juga kenikmatan dapat berbahasa itu kepada pencipta segala bahasa. Jadi doanya, Oh Allah Al-Alim, please help us be good at English so I can read, write, speak and listen and be a better servant. Oh Allah Ar-Rahim, please help me be good at English so I can use it to serve the ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, thank you very much. It's been a pleasure talking to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Encik Alifi. Oh, masya Allah, the Heart Foundation. Lovely. Thank you.